Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terzikir dan doa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan Engkaulah kami berpetang-petang dan dengan Engkaulah kami hidup dan dengan Engkaulah kami mati dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Yang saya hormati Usaha Jawatan Kuasa Masjid Al-Muttaqin, juga yang saya amat hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung tadabbur kita berkaitan dengan Ramadan yang kita lihat pada ayat 183 dan minggu lepas pada ayat 185. Jadi ayat 185 pada minggu lepas kita baca balik sama-sama. Lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Baik, kita lihat terjemahan dia. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, dan bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan daripada petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeza, yakni pembeza di antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang menyaksikan daripada kamu bulan tersebut, yakni bulan anak bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut, iaitu 30 hari ataupun 29 hari mengikut kepada lengkapnya bulan Ramadan pula. Wa man kana maridan aw ala safar, maka barang siapa yang dia sakit atau dia bermusafir lalu dia tidak berpuasa kerana uzur, sakit ataupun musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mesti gantikan pada hari-hari yang ditinggalkannya. Yuridullahu bikumul yusra,
wala yuridu bikumul usr. Allah mengkehendaki terhadap kamu kemudahan dan bukanlah Allah mengkehendaki terhadap kamu kesusahan. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa tersebut. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah ala ma hadakum, di atas apa yang hadakum telah memberi petunjuk oleh ia akan kamu. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Jadi kalau kita lihat balik perbincangan kita pada minggu lepas, antara perkara yang kita tekankan untuk ayat 185, dulu yang kita terjemah ataupun kita tadabbur 183 berkaitan dengan iman. Nak membina iman kita sebelum Ramadan. Kemudian pula ayat 185 kita bincangkan puasa bulan Ramadan tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Kan, puasa pada bulan Ramadan ini tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Kerana apa? Sebab kita diperintah oleh Allah berpuasa pada bulan yang kita sebut sebagai bulan Al-Quran. Kenapa kita kata Ramadan bulan Al-Quran? Ayat 185 ini jelas sangat. Allah kata bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan kita pun sedia maklum, Al-Quran itu diturun pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkannya, yaitu Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi peristiwa penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit bumi itu pernah berlaku pada malam Al-Qadar, yang menjadikan seluruh bulan Ramadan, Al-Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan lah, menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang begitu mulia sekali. Begitulah sifat Al-Quran. Kita selalu dengar bila Ramadan, bila satu bulan padanya diturunkan Al-Quran, bulan tersebut menjadi bulan yang paling mulia berbanding bulan-bulan yang lain. Bila malam, suatu malam diturunkan padanya Al-Quran, malam tersebut menjadi malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Itu malam Al-Qadar, jadi bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, menjadikan malaikat Jibril lebih mulia daripada malaikat yang lain. Al-Quran diturunkan ke bumi kepada seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah, menjadikan dia insan yang paling mulia di atas muka bumi ini. Al-Quran diturunkan di dua negeri, Mekah dan Madinah, menjadikan dua negeri ini dua negeri yang paling mulia. Begitulah juga dengan manusia yang dia beriman kepada Al-Quran. Sekiranya dia hidup dengan Al-Quran, dia juga akan menjadi orang yang mulia, orang yang terbaik. Jadi orang yang mulia dan terbaik ini sebagaimana sabda Nabi SAW sama-sama dengan saya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Selalu kita baca hadis ni kan? Apa maksud dia? Khairukum, yang terbaik di kalangan kamu, the best among you. Siapa dia? Man ta'allamal Qur'an, orang yang ia belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, dan ia mengajarkannya. Jadi bagaimana suatu manusia itu menjadi yang terbaik? Bila hidupnya ada apa? Ada Al-Quran. Bagaimana nak menjadi suami yang terbaik? Suami yang dia belajar Al-Quran, lalu dia mengajarkannya. Bagaimana nak menjadi seorang ketua yang terbaik? Ketua yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitulah seterusnya. Manusia ini kalau nak jadi terbaik, dia kena ada Al-Quran. Cuma kita kena ubah sikitlah pemikiran kita berkaitan dengan belajar Al-Quran ini. Sebagaimana kita kena ubah sedikit program, bukan ubah program, kita kena tajdid, kita buat penambahbaikan. Bila kita sebut tadarus Quran, dia bukan semata-mata untuk kita nak mengkhatamkan Al-Quran. Sebab kalau kita kata
Kalau begitu tak baik ke ustaz mengkhatam Quran? Bukan itu maksud kita. Sebab kita dah sebut dah, kita dah bertemu dengan Ramadan dah berapa tahun, kan? Dan kita pun dah bincang dah bahawa Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Bulan-bulan lain pun kita baca Quran untuk cari petunjuk. Tapi bila masuk bulan Ramadan, ia lebih dilipat gandakan lagi usaha tersebut. Usaha apa? Usaha mencari petunjuk. Sebab kita juga bacakan pada minggu lepas kalau tak silap, bagaimana ahli syurga bila dia masuk syurga, dia bersyukur sangat kepada Allah kerana memberikan dia petunjuk ketika di dunia dulu. Dalam surah 7 Al-A'raf ayat 43, Allah rakamkan ucapan mereka, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi ahli syurga dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah memberi petunjuk. Dia kata, yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk sampai ke sini. Ke mana? Ke syurga. Petunjuk apa yang Allah berikan kepada mereka untuk sampai ke syurga? Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini sebuah kitab yang mubarakah, yang penuh keberkatan, iaitu yang bertambah-tambah kebaikan bagi barang siapa yang membaca, belajar, memahami dan melaksanakannya. Kehidupan dia pasti terjamin, kebahagiaan dia pasti akan kelihatan, dan dia akan raih di akhirat nanti. Lalu ahli syurga kata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Dan dia rasa betul-betul bersyukur. Lalu dia kata, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sudah tentu kami takkan sampai, kami takkan dapat petunjuk kalau engkau tidak beri petunjuk kepada kami. Jadi berapa tahun dah kita berRamadan, kita membaca Al-Quran secara khatam. Jadi apa tujuan kita baca Quran? Kena balik kepada asal, iaitu apa dia? Untuk mencari petunjuk. Justru Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kita nak kita baca dalam keadaan kita dapat memahaminya. Bagaimana? Salah satu usaha yang paling penting kita buat adalah usaha mempelajari bahasa Arab. Bila nak buat, selalu kita sebut masa tu Allah sentiasa bagi peluang. Kalau tak sempat, sepatutnya kena buat sebelum Ramadan. Itu persediaan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan dah buat persiapan dah. Nak masuk Ramadan, sebab apa? Lebihnya masa aku. Kan kita juga kira, bila kita berpuasa, banyak masa kita terluang. Makan kita kira ada orang lebih kurang waktu makan petang, waktu makan pagi, waktu makan tengah hari itu, kalau kita pergi kerja pejabat, lebih kurang hampir 2 jam. Rehat tengah hari sejam, minum pagi setengah jam ke. Mungkin ada yang kurang lagi, mungkin ada yang lebih kurang 2 jam. Kalau 2 jam tu kita slot in dengan membaca Quran, dah khatam 1 juzuk. 2 jam, boleh habis 1 juzuk. Bayangkan kalau kita buat persiapan awal, iaitu apa dia? Mempelajari bahasa Arab. Dan sebelum tu belajar tadabbur, belajar tafsir. Jadi bila kita buat tadarus bulan Ramadan, apa yang kita akan dapat? Banyak tak? Banyak tak petunjuk yang kita akan dapat? Malam pula kita bersama dengan imam mendengar bacaan di dalam solat apa? Solat tarawih. Sebab temanya tema Al-Quran. Mana-mana pun Al-Quran. Yang itu yang terbaik sekali. Jangan kita pilih yang lain pula. Contohnya apa dia? Sebab bila bulan Ramadan banyak juga drama-drama berkaitan dengan puasa ni, ataupun drama-drama tak berkaitan puasa pun dia cerita Melayu lah. Kan yang seronok masa kecil dulu tengok cerita apa tu? Rumah Kedai. Betul tak? Jadi sementara tunggu buka puasa tu, Rumah Kedai dulu setiap hari. Di bulan puasa je keluar kan cerita Rumah Kedai tu kan. Tapi yang kerja dia tak tahulah. Yang anak-anak seingat saya memang pun ada cerita tu. Waktu dah besar sikit dari cerita tu budak kecil yang Mak Saleh tu, Ramadan Rafiq, ya kan. Saya sambung je sebut-sebut jadual apa, tajuk-tajuk ni. Bukanlah kata apa, maksudnya apa, takkan kita nak habiskan masa kita di situ. Tengah hari pula kita habiskan masa untuk apa? Untuk tidur ke? Rugilah. Jadi waktu untuk kita lebihkan waktu dengan Al-Quran ini bulan Ramadan. Sesuatulah kalau masuk bulan Ramadan, mood Al-Quran tu masih tidak wujud lagi, something wrong somewhere lah tu. Ada masalah.
Sebab Allah dah bukakan dah. Bahkan kita tahu kelebihan bulan Ramadan ni apa dia pula? Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Jadi bisikan-bisikan syaitan dapatlah kita kontrol sepatutnya. Jangan ada lagi yang kita takut apa dia bisik awal-awal dan masih berbekas sampai masuk bulan Ramadan. Rugi. Sebab tu kita kena sedar betul-betul bagaimana puasa ini ataupun Ramadan ini begitu bermakna. Tu yang Nabi kata, minggu lepas saya tulis hadisnya, saya padamkan sebab saya nak tulis hadis yang ini. Kita baca sama-sama hadis yang ada saya tulis minggu lepas tapi saya dah padam. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis tu dia ada 3. Satu lagi nanti dia berbunyi man qama ramadana. Tadi man soma. Kemudian Nabi kata man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian Nabi kata pula man qama lailatal qadri, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa maksud dia? Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, satu. Yang kedua Nabi kata barang siapa yang dia menghidupkan malam-malam Ramadan. Yang ketiga Nabi kata barang siapa yang dia menghidupkan malam Al-Qadar. 3 tu. Berpuasa pada bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, dan juga menghidupkan malam Al-Qadar. Kerana iman, kata Nabi. Imanan, kerana iman. Iaitu dia beriman bahawa dia berpuasa itu adalah kerana perintah Allah. Dia menghidupkan malam-malam Ramadan kerana apa? Dia tahu penuh keberkatan. Dia beriman. Sebab tu masuk Ramadan dia kena bersedia dengan ilmu. Dia kena tahu apakah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Apakah kelebihan berpuasa. Dia kena tahu dulu. Siapa yang berpuasa kerana iman, iaitu dia beriman bahawa yang dilakukan ini perintah Allah. Nanti kita nak baca hadis berkaitan dengan kelebihan berpuasa di sini. Kita akan baca sama-sama. Supaya kita masuk, kita tahu betapa besarnya nikmat puasa dan Ramadan ini. Kemudian wahtisaban, ihtisab, iaitu dia masuk Ramadan itu dia berpuasa dalam keadaan dia menghitung-hitung pahala yang banyak untuk dia dapat. Dia bukan masuk sekadar apa dia? Sahur, lepas tu dia buka puasa, sebelum balik office dia pergi bazar Ramadan. Itu sahaja rutin dia. Malam pergi tarawih. Sebab apa? Tak pergi kan orang kata apa pula? Terutama minggu pertama. Bukan begitu. Tetapi sepanjang Ramadan, daripada 1 Ramadan sampailah habis Ramadan, dia berpuasa, dia mendirikan malam-malam Al-Qadar, dia mendirikan malam-malam Ramadan dalam keadaan dia mencari-cari pahala yang banyak untuk dia dapat. Kata Nabi, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalaulah kita sedar kita nak menuju ke syurga, antara syarat untuk masuk ke syurga ialah diampunkan dosa. Mesti diampunkan dosa. Diampunkan dosa ni ada banyak cara. Bahkan yang paling ringan sekali Nabi kata macam mana diampunkan dosa. Kalau tercucuk apa dia? Duri sekalipun, itu pun Allah nak ampunkan dosa. Tapi ada cara lain juga Allah mengampunkan dosa. Bagaimana? Kalau kat dunia ni Allah turunkan musibah, itu juga diampunkan dosa. Tapi alhamdulillah ala kulli hal itu di dunia. Yang kita takut cara diampunkan dosa itu adalah na'udzubillah min zalik, dicampakkan dulu ke dalam neraka. Tapi biarlah kita ni diampunkan dosa lebih awal lagi. Kerana setiap anak Adam itu adalah pelaku-pelaku dosa. Dia pasti akan melakukan dosa. Jangan dia rasa confident dia tidak ada dosa. Tidak boleh sama sekali. Dia mesti tahu yang dia ada dosa. Sebab tu dia kena bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dan dia pun tahu bulan Ramadan, bulan yang terbentang luas keampunan Allah. Dan Allah tunjukkan lagi betapa rahmat Allah. Allah kunci tempat yang Allah akan campak orang-orang yang ada dosa, iaitu neraka. Dan Allah belenggu makhluk-makhluk yang akan membawa manusia ke neraka, iaitu syaitan. Jadi terbentang luas keampunan tu.
Dan syurga Allah, Masya Allah, sudah tentulah darun nikmah, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Jadi sepatutnya bila masuk Ramadan, kepala kita tertumpu kepada apa juga? Aku nak masuk ke syurga. Dia lebih mendorong hati kita untuk menjadi orang yang lebih beriman kepada Allah. Tetapi bukan dah masuk Ramadan, sepatutnya sebelum Ramadan lagi, supaya dia masuk dalam keadaan dia iman wahtisaban. Apa maksud iman tadi? Dipercaya bahawa yang dia lakukan ini perintah Allah. Ihtisab, dia mencari-cari pahala yang nak diraih. Apa habuan bagi orang yang berpuasa dalam keadaan demikian? Diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi bila dia sedar hal tersebut, mesti juga dia tak boleh lari pada Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu yang akan beri dia petunjuk. Nak pergi ke mana kamu? Apa maksud petunjuk? Dia bagi tahu kita cara. Contohnya dengan harta kita. Bagaimana dengan harta kita nak dapatkan syurga Allah? Ada tak Al-Quran sebutkan? Apa cara dia? Belanjakan di jalan Allah. Kalau ahli keluarga kita, macam mana nak dapatkan syurga? Ada cara tak? Ada cara dia. Pekerjaan apa yang paling mulia? Ada tak diceritakan dalam Al-Quran? Ada semuanya. Musuh kita, siapakah musuh kita? Ada tak diceritakan dalam Al-Quran? Ada. Syurga dan neraka itu sendiri ada tak diceritakan secara perinci sifat-sifatnya? Ada jelas. Bayangkan kita masuk, kita baca tapi kita tak nampak. Ada tak semangat yang sama dengan orang yang baca Quran lalu dia nampak janji Allah? Jadi ada beza kan? So banyak perkara kita kena fikirkan setiap kali masuk Ramadan. Dan kita juga kena bersedih hati juga. Sudah berapa kali Ramadan kita masuk, kita cek apakah kadar Ramadan semakin lama semakin meningkat. Dan bila kita bertemu dengan Ramadan, bertambah lagi iman dan amal kita. Atau ia sekadar masuk, keluar begitu sahaja. Sangat-sangat rugi. Dalam hadis lain Nabi kata apa dia? Celakalah, na'udzubillah min zalik. Celakalah bagi orang yang Ramadan masuk kepadanya dan Ramadan berlalu dalam keadaan belum ia diampunkan baginya. Kenapa tak diampunkan? Sebab dia masuk Ramadan bukan kerana iman dan ihtisab. Dia masuk Ramadan begitu saja. Tak ada apa nilai bagi dia Ramadan. Jadi cuba kita tengok hadis berkaitan dengan Ramadan dan puasa yang kita nak baca ni. Baik, sama-sama agak panjang sikit hadis ni. Tuan-tuan boleh ni, kalau siapa yang ada phone, bawa phone. Kalau ada internet, boleh buka sunnah.com atau balik rumah nanti cari. Website tu sunnah.com. Saya tak pasti dia ada apps ke tak, rasanya belum. Di sunnah.com. sunnah.com. Kena cari kat Google lah. Kena cari kat Google. Saya ajar sikit lah. Buka sunnah.com. Siapa yang nak tengok boleh silakan. Tak ada pun tak apa, nanti boleh cari dekat rumah. Okay, pastikan keluar dia punya page sunnah.com tu. Bila keluar result dekat Google, klik pada sunnah.com. Dia warna hijau. Warna hijau turquoise ke apa tu. Yang tu kan. Nanti dia keluar senarai. Haji Razak dah nampak tu. Dia akan keluar Sahih Bukhari, betul tak? Banyak kan? Yang hadis yang kita bacakan ini dalam Sunan An-Nasa'i. Klik Sunan An-Nasa'i kat situ. Klik Sunan An-Nasa'i. Tapi dia translation dia bahasa Inggeris lah. Yang ni tak, bukan bahasa Melayu. Tak apalah. Tak ada masalah kan. Lepas tu tuan-tuan scroll. Dia dekat, kalau kita tengok dah klik Sunan Nasa'i tu, nanti dia ada range nombor hadis kalau perasan. Cari hadis nombor 2215. Kalau tak ada, maksudnya in between lah antara nombor-nombor tertentu dalam tu. 2215. So nanti balik cari dalam sunnah.com ini hadis Sunan An-Nasa'i 2215 2215. Hadis ini dalam hadis lain pun ada juga, tapi dah saya buka dalam saya punya ni dalam Sunan Nasa'i. Lepas dah klik, lepas tu kita kena scroll sikit lagi cari sampai jumpa hadis nombor 2215.
So cubalah, nanti cuba gunakan, godek-godek je, lama kita mahir pakai tu insya-Allah. Okey, kita baca hadis ni. Ma min hasanatin amilaha bnu Adam illa kutiba lahu asyru hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allahu, ini azza wajal, tak apa. Qala Allahu azza wajal illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli as-siyamu junnah lis-shaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Okey. Jadi apa maksud hadis ni? Nabi kata, Nabi SAW, hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah. Ya, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ma min hasanatin, tiada sebarang kebaikan, tiada sebarang satu pun kebaikan yang amilaha benu Adam, yang seorang anak Adam itu kerjakannya,